Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah untuk kami daripada pasangan-pasangan kami dan juga zuriat kami sesuatu yang menyejukkan mata, dan jadikanlah kami bagi orang bertakwa sebagai imam, pedoman dan juga penunjuk. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang bahagia, Datuk Haji Abdul Rahim bin Datuk Haji Muhammad Said, yang di-Petua PIBG SMK Datuk Haji Muhammad Said, yang berusaha Cikgu Salahuddin bin Yusof, Pengetua SMK Datuk Haji Muhammad Said, barisan EJK PIBG, guru-guru penolong kanan, pada guru yang dirahmati Allah, seterusnya ibu dan bapa, para penjaga sekalian. Alhamdulillah, pertamanya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana berpeluang untuk hadir ke sini bersama dengan semua warga pendidik di sini, guru-guru dan juga ibu dan bapa, dalam proses kita bersama-sama meneruskan apa yang kita patut sebut sebagai jihad pendidikan. Pertamanya juga saya nak ucapkan tahniah pada semua warga guru yang terus bersama dalam kerangka jihad pendidikan, dan juga ibu dan bapa yang tentu sahaja berjihad daripada seawal anak dalam kandungan hinggalah ke saat ini, mengharapkan anak-anak menjadi orang-orang yang baik, soleh, berguna untuk agama dia, bangsa dia dan negara dia, insya-Allah. Tadi saya mulakan dengan satu ayat dalam surah Al-Furqan, ayat yang menjelaskan tentang sifat ibadur rahman, hamba kepada Allah Ta'ala yang bersifat ar-Rahman. Antara sifat hamba ar-Rahman ini, kata Allah, wallazina yaquluna, adalah mereka yang sentiasa berdoa. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi yaquluna, sentiasa berdoa. Apa doa dia? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah untuk kami daripada pasangan-pasangan kami, suami dan juga isteri, dan juga zuriat kami, anak, cucu, cicit, cuik, puyik dan sebagainya, qurrata a'yun, yang menyejukkan mata. Itu doa. Doa hamba kepada Ar-Rahman. Doa supaya mereka yang di sekeliling dia, suami atau isteri, dan juga anak-anak, cucu, cici dan seterusnya, generasi yang seterusnya, semua ini qurrata a'yun. Apa makna qurrata a'yun? Kata Al-Imam Qurtubi, qurrata a'yun, qurrah maknanya penyejuk, a'yun mata-mata. Kerana bila seseorang itu menangis, dia menangis kerana sedih, air matanya adalah panas dan hangat. Tetapi jika dia menangis kerana gembira, air matanya adalah air mata sejuk. Kalau tak percaya, boleh acu teratai. Kalau dia gembira, dia menangis, air matanya sejuk. Kalau dia sedih, dia menangis, air matanya hangat. Maka Allah menggambarkan kepada kita betapa kita mahu sesuatu yang menggembirakan, dan jika menangis menyejukkan mata, digambarkan oleh Allah dengan kalimah qurrata a'yun. Maknanya apa? Hamba pada Tuhan sentiasa berdoa agar seluruh ahli keluarga dia sesuatu yang boleh menggembirakan dia. Dan sambungan doa lagi, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami
bagi orang bertakwa ini, kami adalah imam kepada mereka. Mana imam, ikutan mereka. Kita doa agar kita, isteri-isteri, suami-suami, anak-anak menjadi ikutan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau orang bertakwa menjadikan dia sebagai ikutan, berarti dia tentulah orang yang sangat bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ini misi hidup seorang hamba kepada Ar-Rahman. Maka misi yang kita mahu tadi, yang kita doa kepada Allah pagi, petang, siang, malam, tak cukup dengan berdoa. Dia mesti ada usaha dia. Maka apa usaha untuk melahirkan keluarga yang bersifat qurrata ayun? Tak ada cara lain melainkan menerusi pendidikan. Hari ini kita namakan pendidikan ini atau warga pendidik merujuk hanya pada guru-guru, atau juga dikembangkan lagi kepada para pendidik di universiti sebagai satu profession pekerjaan yang mengajar, maka dipanggil warga pendidik. Tetapi satu lagi warga pendidik yang tidak mesti mendidik ialah ibu dan bapa. Ini bukan profession. Memang daripada awal, sejak benih tumbuh bercantum dalam perut seorang perempuan, daripada benih yang halal, kemudian membenih menjadi nutfah, menjadi alaqah, menjadi mudghah, dan cukup umur 120 hari Allah tiupkan roh ke dalam jasad si anak kecil dalam perut seorang perempuan hingga akhir dilahirkan. Tarbiyah atau pendidikan telah bermula seawal benih mahu dicantumkan, menerusi doa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan doa ketika bercantum suami isteri, doa ketika mana diakad nikahkan. Kita doa pada mereka, Allahumma barakallahu fikuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Moga Allah berkati kamu berdua, dan Allah berkati pada diri kamu berdua, dan Allah himpunkan kamu berdua dalam keadaan yang baik. Itu doa kita kepada para pengantin yang berkahwin. Bersama didoakan lagi, baca bahasa dan sebagainya, dengan niat mendapat rezeki yang baik, anak yang saleh. Dan bila lahir pula anak yang awal akan disuarakan, akan diberi ilmu, ialah Allahu Akbar, menerusi azan. Kenapa? Karena Allah sebut wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah, dan Allah jadikan bagi seorang manusia itu pendengaran, penglihatan dan hati. Kata ulama, yang mula-mula Allah bagi ada panca indera berfungsi bila anak lahir ialah pendengaran dia dulu. Maka Allah ajar anak yang lahir mula-mula diberikan ilmu, iaitu Allahu Akbar, menerusi azan. Kerana itu ilmu yang pertama yang kita memasukkan. Artinya kerja mendidik bermula seawal itu. Jika terlupa si bapa untuk mengazankan, tak ada orang azan. Hari ini alhamdulillah di hospital-hospital memang ada seorang ustaz disediakan untuk melaungkan azan bagi mak ayah tak perasan nak buat azan. Nak beri ilmu yang pertama. Masa tu tak usah kita buat cak-cak lah, anak tak kenal kita. Anak beranak tunjuk muka cak-cak, tak usah cak lah. Mata dia tak berfungsi lagi. Yang berfungsi hanya telinga dia. Ada sekian masa barulah kemudian mata dia mula berfungsi, bergabung. Dan satu peringkat kemudian memproses semua yang dia dapat. Maka pendidikan bermula kat situ. Maka saya yakin bahawa menerusi PIBG yang kita tubuhkan di semua sekolah menjadi satu perkara yang wajib. Perlu dijadikan platform ini untuk sentiasa memperingatkan ibu dan bapa serta para guru bahawa kerja besar mendidik bukan kerja seorang, bukan kerja institusi sahaja, kerja bersama. Bagi mereka yang kata bagi kat sekolah lah mendidik, silap. Sebab apa? Sebab pendidikan bermula daripada kandungan, kemudian rumah dia, sekitar dia, jiran dia, dan pergi ke sekolah, balik semula ke rumah. Di sekolah mungkin dia berada jam 8 pagi sampai jam 2, 3, 4 petang, kemudian bakinya di rumah. Maka kesinambungan proses pendidikan inilah yang perlu kita bina. Tadi Datuk banyak sebut perkara-perkara yang menarik perhatian kita. Cabaran pada guru yang berhenti kerja awal.
dengan pelbagai sebab. Dan ada banyak kajian yang dibuat. Kepada guru-guru yang berhadapan tekanan, saya yakin tak ada guru yang nak berhenti awal, sebenarnya tak ada. Ketika mana mereka menerima jawatan perguruan, dia ada tekad dan diri dia untuk berkhidmat pada negara dia, bangsa dia, agama dia, dia tak terfikir nak berhenti pun. Tapi dengan pelbagai faktor. Tetapi kita hari ini kita peringatkan, nak bagi semangat pada 67 orang guru kat sini. Tadi kata cikgu kat saya, ada seorang yang guru pakar yang pencing awal. Bila pakar ini kita dah terlepas masa yang panjang. Nak melahirkan pakar bukan senang, dia perlukan masa. Masa tak dapat dibeli. Kursi kita boleh beli, komputer kita boleh beli, kepakaran tak boleh beli, masa tak boleh beli. Kita kerugian. Maka jika berhadapan dengan keadaan ini, saya peringatkan bahawa betapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mu'allima, aku dibangkitkan oleh Allah untuk menjadi guru yang mengajar. Dan Allah Ta'ala sebut, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, dialah Allah yang utuskan kalangan orang yang ummi, tak erti baca, tak erti menulis, rasulan, seorang rasul kalangan mereka, yatlu alaihim ayati, bacakan pada mereka ayat Allah, wa yuzakkihim, mendidik mereka, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, ajar pada mereka Alkitab dan juga Al-Hikmah, kebijaksanaan. Ini Allah cerita tentang Nabi kita Muhammad. Nak menggambarkan besarnya kerja profesi sebagai seorang guru, mendidik anak-anak bukan besar pada ganjaran, besar pada pahala. Kalau ganjaran tak lawanlah mereka-mereka yang bekerja sebagai korporat, mereka yang jadi CEO syarikat korporat, gaji 40,000, 30,000 tu biasa. Kita guru nak dapat 5, 6 tu sakit jiwa juga. Nak dapat 488 tu mungkin ramai lah. Dapat 52, promotion 54. Duduk kat universiti pun dah tua dah, rambut putih belaka, jadi profesor baru gaji tak sampai 20,000. Tapi bukan benda. Ceritanya adalah perjuangan, jihad dan pahala yang dijanjikan oleh Allah. Saya suka bercakap tajuk pendidikan kerana saya juga pendidik di universiti. Tapi letak jawatan. Mana pula ustaz letak jawatan? Dah kata nak mendidik tadi. Saya mengajar UIA sekejap, kemudian pindah UKM. 2008 saya letak jawatan. Sebab nak fokus satu pusat pendidikan yang saya bina, peringkat swasta lah, untuk dipanggil Mahat Tahfiz untuk anak-anak yatim. Yang hari ni pelajar ada 300 orang. Nak fokus yang ni, saya berhenti mengajar kat UKM. Fokus bisnes, nak cari dana, nak fokus pada bidang pendidikan. Di samping bidang dakwah yang saya ceburi. Sebelum masuk alam politik lah, ceritanya tetap mendidik. Maknanya apa? Mendidik, memberikan pahala. Itu semangat untuk para guru. Tetapi ada pula para ibu dan bapa. Hari ini antara kerenah besar bukan kerenah anak-anak, kerana mak ayah anak-anak. Ni kena sebut kat sini dah, bagi pihak jaga-jaga. Kerana mak ayah anak-anak. Saya uruskan sekolah, hari itulah sekarang isu saya uruskan. Kerenahnya ialah mak ataupun ayah ataupun keluarga dia, datuk nenek, kerana dia, bukan anak-anak. Kalau dulu, kalau kita kena cekik, kita tak berani beritahu kat mak, mak, cikgu cekik perut tadi. Tak berani. Sebab apa? Mak akan bilah 3 kali lagi. Betul tak tuan-tuan? Kalau kena bedah, tangan berjalur, tak tunjuk ke mak. Sebab apa? Kalau mak tengok, tambah 3 lagi. Sebab apa? Sebab dia kata, mu kena 1 bilo, sebab mu nakal. Dia mak tambah lagi 3 bilo. Hari ni mak tengok bilo, siap dah. Siap lah. Dia mari sekolah, dia WhatsApp, dia bisik kat Facebook, dia masuk Twitter, dia masuk TikTok, dia buat surat kat kementerian, dia hantar, hingga mengganggu emosi seorang guru. Bila seorang guru kena, habis dia kacau semua guru lain. Cikgu-cikgu, pengetua, guru besar semua akan terganggu semua emosi. Nak mengajar, dia lemah. Nak tegur anak, kan nanti mak ayah dia marah. Tak tegur, anaknya jadi kau bingung, panjat kepala, dia lemah. Maka penting PIBG menjadi platform kita
untuk menyelaraskan kepelbagaian cabaran dalam menguruskan pendidikan. Sebab pendidikan bukan proses yang mudah, proses yang panjang, memerlukan jihad, memerlukan kerjasama semua. Tadi kita bercakap tentang dana yang menjadi hambatan pada kita semua. Ya, dana memang diperlukan. Di samping kerajaan menyediakan dana, daripada poket ibu dan ayah yang berduit dan tidak berduit perlu ada. Kenapa? Kerana Allah mengajar kita sebagai orang mukmin dan muslim, menyumbang ini adalah sifat orang yang beriman. Mana qasamalun min sadaqah, tak kurang harta dengan sebab sedekah. Dan Allah Taala ajar kepada kita dalam konsep memberi ini, apa yang kita beri, al-hasanatu bi asyri amsalha, Allah gandakan 10. Dan Allah ajar kita liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati, berilah belanja orang yang berkelapangan berdasarkan kelapangan dia. Wa man qudira alaihi rizqu, siapa yang disempitkan rezeki, falyunfiq mimma atahullah, berilah qadar yang dia ada. Maknanya setiap orang kena beri walaupun 1 sen. Yang ada RM1 bagi 10 sen, yang ada RM10 bagi RM1, yang ada RM100 bagi RM10, yang ada RM1000 bagi RM100, yang ada RM10,000 bagi RM1000. Terpulang pada qadar masing-masing. Yang penting dia menyumbang untuk pendidikan bersama yang barangkali ada si ibu yang kecil pendapatannya, anaknya ramai. Ada orang yang besar pendapatan, anaknya sikit. Maka kat situlah kita saling top up, bantu-bantu untuk kita pastikan anak-anak kita di sini, di sekolah menengah kebangsaan Datuk Haji Mat Said ini secara bersama mendapat kebaikan dalam pengurusan pendidikan hingga akhirnya dapat mencapai dipanggil apa, garis paras sekolah, GPS, garis paras sekolah di peringkat SPM yang terbaik. Itu mesti ada impian dengan cara bersama. Tadi Datuk sebut tentang tanah 2.3 ekar yang disyadangkan untuk buat sawit. Jawapannya tak boleh buat sawit, tuan-tuan. Sebab untuk sawit ni, tanaman sawit, kita di peringkat kerajaan, peringkat kementerian telah ada komitmen di peringkat antarabangsa hanya setakat 6.5 juta hektar saja. Dan untuk 6.5 itu telah penuh dan kita bimbang telah melebihi kadar. Maka tak ada lagi lesen baru akan dikeluarkan kepada mereka yang nak tanam sawit. Bahkan yang dah tanam sekarang pun, yang mungkin sekarang dah matang nak mula potong buah, dia kena ambil lesen, mungkin tak dapat lesen. Kalau beri pun kerana pengecualian. Sebab dulu kita buat peraturan tunggu buah keluar baru nak ambil lesen, bukan daripada awal menanam. Sekarang yang sedang dibincangkan daripada awal menanam. Jadi sawit ni ikut peraturannya tak boleh tanam lagi, tak ada yang baru. Kalau yang lama nak potong tanam semula boleh, yang baru tak ada. Nak potong getah buat sawit tak ada. Kalau buat juga, cikgu kata kat saya tadi, tak boleh ke buat diam-diam. Tak boleh diam-diam, kena ikut peraturan. Kalau individu mungkinlah dia tanam diam-diam, ditumpang lesen orang, bolehlah. Sekolah tak boleh buat macam tu, salah peraturan. Jadi kalau nak cari dana dengan tanam pokok sawit, saya setuju tanam pokok sawit, tapi oleh kerana lesen tak boleh lagi sekarang, maka projek itu tidak sesuai untuk kita buat sekarang. Tetapi kalau sekolah mencadangkan untuk dana jangka masa panjang, dengan cara lain saya boleh beri cadangan baru, iaitu projek penanaman pokok yang disebut sebagai ladang hutan, dia panggil. Yang ni kita di pihak kementerian dululah, kita ada sedikit bajet. Yang ni boleh bincang, kita boleh bantu, bukan kita lah, saya boleh bantu untuk berhubung dengan kementerian balik, untuk tanam pokok-pokok hutan yang selepas 7 tahun dapat hasil yang baik sebab ditebang menjadi bahan perkayuan. Macam balak lah. Kalau pokok getah tu tinggi hasil dia, tapi satu dari pokok, contohnya pokok eukaliptus, ataupun yang dipanggil pokok apa namanya, apa ni orang kampung kita panggil ni, pokok kayu putih yang kita gunakan untuk minyak urut dan sebagainya ni memang boleh beri income. Yang ni saya galakkan dulu tanam masa menteri. Jadi kalau tanah tu ada, nak buat projek ni, saya boleh bantu melorongkan perkara itu dengan harapan nanti lagi 7 tahun dapat income yang baik untuk PIBG. Itu saya offer lah untuk apa namanya membantu dana di peringkat sekolah. Dan bagus.
Dan kalau nak buat projek lain pun bagus, pertanian boleh bincang dengan Jabatan Pertanian untuk tanam macam kita ada red melon Terengganu punya, manis Terengganu ke apa nama dia, special untuk Terengganu. Itu tanaman kontan yang segera dapat hasil 3 bulan tak silap saya dapat hasil, setahun dapat 2 kali hasil dia. Itu lagi bagus. Ini kalau kita bincang tentang projek dana. Tetapi dana yang jangka masa panjang kita buat, tapi sumbangan juga perlu digarap dan juga diambil daripada ibu dan ayah. Dan cikgu-cikgu jangan malu buat nota, buat surat hantar ke mak ayah minta sumbangan. Jangan malu cikgu, jangan malu. Sebab Quran ajar kita minta derma. Bukan untuk kita, untuk mereka balik, untuk orang Islam. Dalam surah Al-Baqarah ada 284 ayat. 1/8 daripadanya cerita tentang menyumbang, tentang jihad sumbangan. Betul, jangan malu. Kita hantar 10 keping, dia balas sekali, okey ya. Kalau hantar sekali, dia tak balas langsung, kosong. Jadi hantar 5, dia balas, okey ya, RM10 boleh tak? Hantar lagi, okeylah, apa benda program. Sebab untuk mereka juga. Jadi yang tu diteruskan, pendanaan diteruskan. Yang penting misi kita ke mana? Misi untuk akhirnya sekolah kita boleh berjalan seiring ibu bapa dan guru-guru untuk kebaikan anak-anak kita. Dan kita harap nanti seperti harapan cikgu, lahir seorang yang dapat straight A daripada sekolah SMK Datuk Haji Muhammad Said ini, insya-Allah. Itu doa saya dan doa kita semua, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya ingat itu sajalah yang boleh saya sampaikan. Tak panjang, tuan-tuan pun dah panjang dah mesyuarat pada hari ini. Cuma oleh kerana cikgu sebut tentang dana, dan biasalah bila dipanggil mari ni kita fahamlah, panggil mari bukan panggil kosong, bukan suruh buah saja, sekarang suruh ceramah saja, suruh cakap dak. Tentu mengharapkan sumbangan, dan sumbangan itu bukan milik saya, itu milik tuan-tuan, milik rakyat Kuala Nerus. Saya hanya menjadi tukang sampai saja. Oleh kerana hantar surat, insya-Allah saya sumbangkan sebanyak RM10,000 untuk PIBG SMK Datuk Haji Muhammad Said. Dan ada ruang lagi, ada keperluan lagi, datanglah, mohonlah, insya-Allah selagi bajetnya ada, kita bagi tanpa kita kedekut. Bukan duit saya, ni duit tuan-tuan, duit rakyat, kerajaan rakyat Malaysia, duit kerajaan Malaysia. Gunakan semaksimal, sebaik mungkin, gunakan. Kita tunggu orang minta, tak minta kita nak buat macam mana? Kalau tak minta, kita buat projek lain pula macam-macam. Masa saya jadi menteri hari itu banyak bajet, tapi Covid pula. Masa jadi menteri memang hari tu memang bajet masya-Allah lah, berjuta-juta lah bajetnya. Cuma Covid, bila Covid sekolah tak operasi, jadi cikgu tak minta dengan saya. Tak mintanya dia PKK minta, orang kampung minta. Kita bagi dengan angka yang besar-besar lah, bukan 10K masa tu, angka besar-besar masa tu. Tapi telah berlalu zaman Covid. Jadi itulah yang saya boleh sampaikan sikit pada hari ini. Terima kasih kerana sudi menjemput saya ke sini pada hari ini, dan kita doakan agar semua menjadi yang terbaik dalam negara kita, negeri kita Terengganu, dan negeri kampung kita, insya-Allah. Kita rasmikan mesyuarat kita, mesyuarat penutup lah, perasmian penutup bagi mesyuarat kita pada hari ini, yang kita ambil keberkatan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.